Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustazah Siti Syamsawalisa untuk pada minggu ini untuk bidang jawi imbuhan awalan imbuhan awalan tetapi akan bertukar menjadi pen, peng, pem dan penya dalam keadaan-keadaan tertentu dengan sifat-sifat ejaan tertentu. Jadi sebelum saya meneruskan, saya nak menyatakan di sini bahawa saya mengajar untuk anda semua faham bagaimana untuk mengeja jawi. Bukan dalam istilah bahasa tetapi dalam bagaimana kamu nak mengeja jawi. Bila apa yang kamu kena gantikan huruf tu kepada huruf jawi yang kamu perlu pelajari. Okey, jadi mari kita lihat seterusnya. Imbuhan dieja dengan huruf pa. Huruf pa adalah macam bentuk dia macam fa tapi ada titik 3. Ini adalah huruf pa. Huruf pa bunyi kalau kita eja untuk pa, pe. Untuk perkataan bila kita gunakan pa dieja dengan pa, pe. Okey, apabila dia bertukar menjadi pen, ada penambahan n, dia akan jadi ejaannya pa dan juga nun. Pa tambah nun, dia akan jadi pen. Seterusnya apabila dia jadi pem, ada tambahan huruf mim. Tambahan huruf mim, ia adalah daripada huruf mim m, jadi pa dan mim, jadi pem. Apabila ditambah dengan ng, jadi peng. Bagaimana ng ini dieja dengan jawi? Ialah dengan menggantikan dengan huruf nga. Pa tambah dengan na, dia akan jadi peng. Peng. Dan yang terakhir, penya. Dieja dengan huruf pa dan huruf nya. Ny adalah huruf nya. Dalam jawi huruf ny ada diganti dengan huruf nya. Okey, mari kita lihat seterusnya. Sifat ejaan imbuhan yang pertama iaitu imbuhan dieja apabila penambahan pada kata dasar yang bermula dengan huruf mim, nun, lam, nya dan ra. Apabila bertemu dengan kata dasar yang dieja dengan huruf jawi mim, huruf jawi nun, huruf jawi lam, huruf jawi nya, huruf jawi ra, dia tidak ada perubahan, hanya ada penambahan sahaja. Contoh, pertama, pemalu. Tambah je dengan malu. Jadilah pemalu. Pa, mim, alif, lam, waw. Pemalu. Dengan huruf nya. Huruf nya. Jadilah contoh yang saya bagi, penyanyi. Tambah je, penyanyi. Dengan huruf lam, peladang. Jadilah dia peladang. Dia biasa saja. Peniaga. Peniaga dengan huruf nun. Kemudian dengan huruf ra. Imbuhan depan kata dasar huruf ra. Jadi saya bagi contoh ramah. Ramah. Jadilah dia peramah. Okey, faham? Jadi tak ada perubahan ejaan. Pa tambah dengan perkataan tu, perkataan apa pun, mim, nya, lam, nun, ra, tak ada apa-apa perubahan, dieja macam biasa, tambah saja huruf pa di depan dia. Okey, jadilah dia perkataan berimbuhan Tapi dalam keadaan tertentu, dia akan berubah pula jadi pen. Pen. Pen ialah pa tambah dengan nun jadi pen. Dieja dengan kata dasar yang dieja pada awalnya dengan huruf ca, dal, jim dan ta. Ca, dal, jim dan ta. Tetapi dalam beberapa keadaan huruf ta, nampak tak ni? Huruf ta akan digugurkan pada ejaan. Saya akan terangkan nanti bagaimana digugurkan pada ejaan. So, mari kita tengok contoh. Okey. Tengok pada carta saya. Huruf depan ni ca, dal, jim, ta dan contoh kedua ta. Ta yang pertama hitam sebab tidak digugurkan pada ejaan. Ta yang kedua biru sebab nanti dia akan digugurkan pada ejaan. Jadi kita tengok satu persatu. Okey. Pen tambah curi. Ca, huruf ca tadi kan. Pen tambah curi. Dia akan dieja macam biasa je. Pen, cawau, curoyari. Pencuri. Kemudian, pen tambah dengan daki. Daki ni bukan daki badan tapi pendaki. Bila pen campur dengan daki, orang yang mendaki. Daki. Mendaki tu dia memanjat gunung, memanjat bukit. Itu pendaki. Okey, kata dasar daki. Okey, kemudian pen dengan kata dasar jual. So, tambah saja penjual.
Jadilah dia penjual. Kamu pun tahu orang yang menjual itu adalah penjual. Kemudian pentadbir. Pen tambah dengan perkataan yang kata dasar yang bermula dengan huruf ta, dia jadi pentadbir. Jadi akan jadi macam biasa juga. Pen tambah tadbir. Siapa pentadbir? Pentadbir sekolah. Pentadbir alam. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pentadbir alam. Okey, tetapi macam ni kita lihat kepada contoh ta yang digugurkan pada ejaan. Pen, imbuhan pen kamu tak nampak kat sini, so saya tunjuk yang atas lah. Oops, sorry. So pen tadi kita tengok balik semula. Pen dengan terbit. Penterbit. Jadi penterbit bila dieja ditambah dengan imbuhan pen di hadapan dia akan jadi penerbit tanpa perlu eja huruf T, tanpa perlu letak huruf ta. Pada ejaan tidak ada apabila dia menjadi imbuhan pen tadi. Penerbit. Okey, faham? Dia akan jadi pener. Masuk terus. Penerbit. Dia tak jadi penterbit. Salah kalau penterbit tu bahasanya salah dari segi bahasa. Okey. Jadi kita pergi kepada imbuhan yang seterusnya ialah imbuhan pem. Pem dieja dengan huruf pa dan mim. Pem. Pa dan mim. Pem. Untuk apabila bertemu dengan kata dasar yang dieja dengan huruf yang bermula dengan huruf ba dan juga pa. Huruf ba dan juga pa. Tetapi huruf pa ni kalau bertemu dengan pem, huruf pa akan digugurkan pada ejaan macam ta tadi tu. Sekarang kita nak tengok macam mana pula pa ni digugurkan. Okey, kita tengok contoh. Kat sini ada banyak contoh huruf ba. Sebab ba ni tidak digugurkan. Sebab tu saya tulis je warna hitam je. Pembeli. Ba, be, lam, yali. Beli. Pem tambah dengan beli, pembeli. Pembaris. Pem campur dengan baris. Ba, baris. Jadi pembaris. Tulis je macam biasa. Tambahkan sahaja. Jadi perkataan baris tadi boleh berubah jadi pembaris. Pembaris tahu pembaris kan? Alat untuk menggaris. Kalau baris saja boleh jadi baris atas, baris bawah. Dan macam-macam. Kalau tapi ganti dengan pem, tambah pem, pembaris. Kamu tahu itu adalah alat untuk menggaris. Pembaca. Orang yang membaca. Pem tambah dengan baca. Jadi pembaca. Okey, jadi bagaimana pula pa yang digugurkan? Pem dengan pandu. Kita tak sebut pempandu. Kita tak sebut pepandu. Kita sebut pemandu. Pemandu. Buang pa, terus je masukkan pa, mim, nun, dal, waw. Pemandu. Sama juga dengan di sini pada Rumi. Pandu. Dia buang pa di sini, pi di sini. Jadi pemandu. Sepatutnya kat sini pa kan? Pemandu. Pi kan? Tapi dia buang pi kat sini jadi pemandu. Barulah betul. Begitu juga pempantau. Pempantau. Pi ni dia tak tulis. So dia jadi pemantau. Kat sini pemantau. Pa di sini tidak ditulis. Tidak ditulis dalam ejaan apabila telah ada imbuhan pem. Okey. Seterusnya imbuhan peng. Imbuhan peng. Macam ni aja imbuhan peng. Pa tambah dengan nga. Ingat ya, ng. Kalau jumpa mana-mana ng pun ganti dia adalah nga. Kalau kita mengeja di kelas kita akan bulatkan. Ng ni bulat, tulis nga ke atas dia. Nga. Pa, nga, peng. Penambahan partikel dasar dieja dengan huruf jawi berikut. Huruf ga, huruf ha. Alif waw ni huruf apa? Ni namanya vokal jawi. U, I, O, E. Alif waw U, alif ya I, alif waw O, alif ya E. Okey. Dan kalau dia dieja dekat dalam imbuhan peng, ada sesetengahnya yang akan dihazafkan ataupun digugurkan alifnya ya. Nanti kita akan tengok. Dan juga huruf kaf yang digugurkan pada ejaan. Huruf peng bertemu dengan kaf. Kaf ni nanti akan digugurkan pada ejaan. Jadi mari kita lihat contoh. Contoh kalau hitam, ingat hitam ni maknanya dia ditulis, tak digugurkan. Tapi kalau dia warna biru macam ni, maknanya dia akan digugurkan apabila dia menjadi perkataan yang telah berimbuhan. Okey, penggalak. Peng dengan huruf ga.
Penggalak dieja macam biasa saja. Peng dengan i'lan. I'lan. Alif. I'lan. I'lan ni maksudnya apa ya? I'lan adalah iklan. Iklan. Kenapa Ustazah eja i'lan? Sebab dia adalah salah satu daripada kata pinjaman bahasa Arab. I'lan adalah bahasa Arab asalnya. Kemudian digunakan dalam bahasa Melayu. So, dia jadi kata pinjaman. So, dia akan eja peng-i'lan. Peng-i'lan. Okey. Kemudian, penguli. Di sini yang dihazafkan. Kalau dekat tulisan sini, biasa Kalau tulisan Rumi, dia tak ada hazaf apa-apa huruf pun. P-E-N-G-U-L-I. P-E-N-G-U-L-I. Penguli. Tapi kenapa dekat sini kena buang? Sebab di sini kita mengeja menyebut bukan melalui tulisan tetapi melalui sebutan, mengikut sebutan. Kita tidak mengeja penguli dengan ejaan Rumi tapi kita mengeja penguli kerana sebutan kita ialah penguli. Bukan penguli. Kalau kita eja peng dengan alif ditulis, dia akan jadi bacaan dia penguli. Tapi bila sebab kita nak sebut penguli, jadi kita kena buanglah huruf alif. Penguli. Macam tu juga dengan pengolah. Kalau Rumi dia tak buang. Tapi kalau Jawi dia kena buang alif supaya dia jadi sebutan dia pengolah. Bukan pengolah. Okey, seterusnya. Pengkarya. Ini kaf yang tidak dibuang. Yang tidak dibuang. Tak digugurkan pada ejaan. Tapi kalau yang digugurkan dia jadi pengarang. Peng dengan karang. Orang yang mengarang buku. Kalau kamu tengok dekat dalam buku teks kamu, dia akan ada perkataan pengarang. Asal dia sebenarnya pengkarang. Sebab dia mengkarang. Tapi untuk sebutan yang betul dalam bahasa, dia jadi pengarang. K dibuang. Kaf digugurkan pada ejaan apabila ada imbuhan peng. Ada imbuhan peng. Okey. Seterusnya, penya. Penya ni dieja dengan kata dasar pada huruf sin. Tapi digugurkan pada ejaan. Sin ni nanti dia akan digugurkan pada ejaan apabila bertemu dengan penya. Imbuhan penya. Okey. Tetapi huruf sin ni apabila bersama dengan imbuhan imbuhan yang mula-mula tadi, yang tu dengan sin, saya letak di sini sebab dia sin. Jadi dia tidak digugurkan. Nak tengok contoh? Jom kita tengok contoh. Pensapu. Kita tak sebut pensapu. Kita sebut penya. Sebab tu kita gunakan imbuhan penya. Penyapu. Pensyair. Tak ada pensyair tapi penyair. Penyair. Penyapu. Pensakit. Tak ada pensakit tapi kita ada penyakit. Penyakit. Sakit. Di sini keistimewaan sakit. Sakit yang digugurkan, sakit sin yang tidak digugurkan. Kenapa? Kat sini kita tengok imbuhan penya, kat sini kita tengok imbuhan pesakit. Beza penyakit dengan pesakit beza kan? Penyakit ialah benda yang kita hidapi, penyakit batuk, sesama, itu penyakit. Pesakit orang yang sakit, orang yang pergi berjumpa dengan doktor, dia sakit, dia pesakit. Begitu juga dengan pesalah. Pesalah sin tidak digugurkan. Okey, jadi itulah tadi cara mengeja Jawi dengan imbuhan pe yang akan berubah mengikut keadaan. Dia akan jadi pen, kadang-kadang dia akan jadi pem, kadang-kadang dia akan jadi peng, kadang-kadang dia akan jadi penya. Okey, so dah selesai dengar penerangan saya tadi. Okey, buka buku aktiviti pada muka surat 47 dekat sini. Okey, kamu akan lihat dia ada imbuhan kat sini dan perkataan. Jadi, apa yang kamu kena buat? Nak jawab soalan dekat bawah ni, kamu kena pilih imbuhan yang bersesuaian dengan perkataan dekat sini. Contoh, pimpin. Apa nak tulis? Bila kamu baca ayat dia, nak tulis apa? Dia bagi contoh yang pertama kat sini, duduk. So, jawapan penduduk Malaysia. Mana pen? Kat sini pen. Penduduk. Kalau jadi pemduduk salah, penyeduduk salah, pemduduk tak betul. So apa yang sesuai? Penduduk. Jadi begitulah seterusnya. Kamu kena buat, baca
petikan ini, kemudian pilih yang sesuai. Okey, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye.